Hari ini kita akan masuk bab baru, bab 7, iaitu sistem endokrin manusia. Atau bahasa Melayu dia sistem endokrin manusia. Jadi apakah fungsi sistem endokrin manusia ni? Jadi biasanya yang biasa kamu rasalah bila mana kamu ni terserempak dengan seekor ular dalam buku ni kan, kita ambil contoh buku ni. Apa kamu akan rasa? Ataupun kamu rasa takut, gemuruh, apa akan rasa? Kamu akan rasa jantung kamu tu akan berdegup dengan cepat kan? Bila mana kamu tengok guru yang garang, contohnya ustazah tanya, dah siap belum soalan? Kamu rasa takut, kamu gemuruh, jantung tu berdegup dengan cepat. Okey, itu semua melibatkan sebenarnya kawalan badan kamu. Sistem manusia ni sebenarnya badan kita ni dikoordinasikan oleh sistem endokrin, yang mana melibatkan bahan kimia kan. Jadi apakah bahan-bahan kimia tersebut? Bahan kimia tersebut kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, sistem endokrin. Jadi kita pergi kepada manusia. Contoh yang inilah, dia bagi contoh sini ialah apabila seseorang manusia tu ternampak seekor ular, apa akan jadi? Dia punya jantung dia akan berdenyut dengan lajunya. Kadar pernafasan akan meningkat. Tekanan darah pun akan meningkat juga. Aras glukosa darah akan meningkat. Kadar metabolisme pun akan meningkat. Sebab apa? Jantung kamu berdenyut dengan laju. Jadi bila mana ini terjadi, kesannya apa? Jantung mengepam lebih banyak darah, membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa kepada otot. Jadi menyebabkan otot kamu ni akan menerima banyak oksigen dan glukosa. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak tenaga dapat diberikan kepada otot. Untuk apa? Untuk melarikan diri sebenarnya. Kegunaan kita tu, kita jantung berdegup tu bukan sebab apa? Untuk kita ni diberi oksigen lebih banyak, supaya otot tu boleh bekerja dengan lebih banyak. So lebih banyak glycogen simpanan ditukarkan menjadi glukosa. Dia tujuan sebagai bekalan kepada otot ni untuk melarikan diri. Okey. Jadi sistem endokrin ni dia berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Hormon itulah sebenarnya bahan kimia. Kan? Hormon ni sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan tanpa duktus oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Nanti kita akan tengok apakah itu kelenjar endokrin. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus. Tanpa duktus ni maksudnya tanpa tiub. Dia memang dilepaskan ke dalam darah. Kan? Kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus, tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah. Dia tak perlukan duktus, dia terus dirembeskan masuk dalam darah. Bila mana masuk dalam darah, dia akan terus pergi ke mana? Ke seluruh badan. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Contohnya, dia boleh pergi ke jantung, dia boleh ke buah pinggang, dia boleh pergi ke hati. Satu hormon sahaja. Itulah dikatakan hormon yang mana akan dilepaskan oleh kelenjar apabila kamu memerlukan ataupun badan kita memerlukannya.